kita pergi ke topik kita yang ketiga, iaitu topik berkaitan dengan maklumat dan falsafah syarikat yang akan disampaikan oleh Senior VM Noraini. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear tak Cak? Okey? Suara clear tak? Okey? Dengar? Clear tak? Okey, clear. Okay ya. Sekejap ya. Allah Akbar. Sekejap nak share screen. Sekejap. Okay. Alamak. Gerak. Sekejap. Mana ni? Alright. Internet tak berapa stabil. So saya harap tak ada sepanjangnya okey lah kan. Allah Akbar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC. Terima kasih juga kepada Doraemon sekali lagi bagi peluang untuk saya berkongsi pada malam ni. So malam ni topik saya Syonghu dan pengenalan dan falsafah syarikat. So sebelum kita nak kita nak menjalankan perniagaan Syonghu, sebelum kita nak menggunakan produk Syonghu, kita kena kenal dulu apa itu syarikat Syonghu. Okay. Okay, Syonghu ni adalah sebuah syarikat perniagaan global di mana bermula di Taiwan dan negara-negara daripada Malaysia. Syonghu berkembang ke negara-negara lain lah. Jepun, Hong Kong, Brunei, Indonesia, Thailand, Myanmar dan Singapura. Okay. Kalau di Syonghu ni macam hilang dari radar. Macam mana ni Aunty Lina? Sekejap tengok dia masuk balik ke. Kalau tak, kena paskan Lina lah. Habis, hilang. Main tak okey. Kejap kita tanya dia. Di mana? Dah masuk balik. Assalamualaikum. Minta maaf, internet saya tak berapa stabil. So saya cuba lagi. Saya cuba lagi sekali untuk share screen Engine board belum baca bunyi masuk ni. Ya. Tenang sikit. Baru balik jam start. Boleh ke tak? Tak berapa stabil kat rumah. Okey lah, tak boleh. Macam tak boleh buat. Atau nak hantar ke kanan, Kak Nasir cakap je. Kita sambung Hantar, okey sambung. Syonghu adalah nama kepada syarikat ni yang kalau
disebutkan pada bahasa Melayu nama nampak tak saya share ni? Nampak? Cuma bercakap je macam robot. Dengar tak? Dengar tak suara? Dengar. Tapi sekat-sekat. Cubalah Sebab dia sampai kalau kalau internet tak stabil, dia bukan dia Zoom pun tak boleh masuk. Okey. Okey, kalau tengok kat sini ya. Ini adalah logo Shuanghu. Okey, logo Shuanghu ni kalau tengok kat sini dia adalah dua ekor bangau yang mana satu berwarna merah dan satu lagi berwarna putih yang kedua-duanya menghala memandang ke satu arah yang bermaksud perniagaan ini sangat sesuai untuk dijalankan oleh pasangan suami isteri di mana kedua-duanya mempunyai satu matlamat sama. Itu bila saya kata sesuai untuk suami isteri tak bermaksud yang bujang tak lebat ya. Tak boleh juga kan. Okey. Shuanghu dah 30 tahun. Okey. Bermula daripada tahun 1987 di Taiwan dengan nama Double Crane, and then tahun 1988 Double Crane masuk ke Malaysia dengan nama Shuanghu. Okey, sebenarnya Double Crane dan Shuanghu itu maksudnya sama. Double Crane bahasa Inggeris dan Shuanghu itu menggunakan bahasa Cina lah. Okey, pada tahun 1999 Shuanghu berkembang ke Thailand, 2002 ke Singapura, Hong Kong, Indo. Hilang lagi dah. okeylah macam tak boleh kot dia ni boleh tu. Kena share balik. Atang bagi kat nak share. Tak boleh hantar. Suara. Tak buka. Tak, dia kalau putus, kalau internet tak stabil, Zoom pun tak boleh nak apa? Dia terkeluar daripada Zoom terus. So nak continue atau ahli mesyuarat? Sebab keadaan di sini tidak mengizinkan kat luar sana. Cubalah serang lah. Kalau terkeluar juga Kak Nan take over lah. Cubalah sekali lagi. Terkeluar juga. Saya cuba share screen. Alright. Nampak Okey. Sambung. Shuanghu dah 33 tahun. Orang kata apa? Dah beroperasi. Bermula tahun 1987 di Taiwan dengan nama Double Crane, and then pada tahun 1988 Double Crane masuk ke Malaysia, berkembang ke Malaysia dengan nama Shuanghu. Dan tahun 1999 berkembang lagi ke Thailand, seterusnya ke Singapura, Hong Kong, Indonesia dan Myanmar paling akhir pada tahun 2011. Okey. Double Crane Enterprise ni ditubuhkan pada Julai 1987 di Taiwan. Okey, kalau tengok kat sini yang sebelah kiri ni adalah bangunan dekat Double Crane di Taiwan. Okey, pada tahun Ogos 1989 Shuanghu telah berkembang ke Malaysia dan dikenali sebagai Double Crane telah berkembang ke Malaysia dan dikenali dengan nama Shuanghu Enterprise. So kalau tengok sebelah kanan ni, ini adalah HQ kita di Sri Damansara. Okay, besar bangunan ni. Kalau yang tak pernah pergi, boleh pergi sekarang. Walaupun tak boleh masuk dalam, tapi bolehlah tengok dari luar kan. Okay, bangunan ni saya difahamkan bangunan ni dibeli dengan cash oleh syarikat Shuanghu. Okey. Okey, ini adalah kilang Yunqian. Kilang Yunqian yang terletak di Taiwan. Ditubuhkan pada Oktober 1993. So ini bermaksud di awal penubuhan Shuanghu ni dia masih lagi
kalau kat sini kita panggil SME lah ya, menggunakan kilang orang untuk proses linzi. Dan pada tahun 1993 barulah kilang Yongqian yang dimiliki sendiri oleh Shuanghu ditubuhkan. Luasan kilang ni adalah 19,835 meter persegi luas ya. So ni alhamdulillah saya diberi peluang, saya dapat untuk melawat kilang ni pada 2017. Sangat besar, sangat kagum dengan keadaan kilang. Kalau tengok kat sini dia punya peralatan dia sangat canggih, berkilat-kilat semuanya, sangat bersih. So insyaAllah kalau dibuka kita juga berpeluang untuk, kita dialu-alukan oleh Shuanghu sebenarnya untuk melawat ke kilang. Okey, ni adalah bangunan bioteknologi dan bioperubatan yang canggih yang ada di dalam kilang Shuanghu. Ini adalah pusat R&D untuk produk-produk Shuanghu. Apa saja ada nak produk baru ke, baka baru ke, di sinilah tempatnya, tempat di kajian itu dibuat. Okey, ditubuhkan juga pada tahun 1983, maksudnya pusat R&D ni ditubuhkan bersama-sama masa kilang ini dibangunkan. Okey, so dia berada di dalam bangunan kilang. So apa yang dibuat di pusat di pusat pembangunan biotek ni, sini adalah bilik pembiayaan, ada ladang ujian, maksudnya apa saja penemuan bakal linzi yang baru dikaji di pusat biotek ni, dan juga orang kata percubaan untuk tanam linzi itu pun dibuat di pusat biotek ni. Lepas tu ini juga adalah bilik pemeriksaan kualiti dan juga bilik penerokaan produk kajian, maksudnya untuk produk-produk baru keluaran Shuanghu. Okey, sangat canggih dia punya peralatan yang ada dekat dalam kilang Shuanghu ni. So dalam kilang Shuanghu ni juga ada muzium linzi pertama dunia, dan juga kat sini ada Wall of Fame. Maksudnya kalau tengok yang sebelah kiri ni, ini adalah muzium linzi yang pertama di dunia. Dalam ni lah adanya kitab yang Special VM Yuli sebut tadi, Shenong Bezaujing, Bezaugamu, semua ada kat sini. Lepas tu spesifikasi linzi pun ada kat sini. So kalau berpeluang pergi, boleh tengok sendiri apa yang ada kat dalam muzium ni. So bila kita masuk dalam ni, kita tak dibenarkan untuk ambil gambar semula, sebab yang ada dekat dalam muzium ni adalah, orang kata apa, kita boleh katakan sulit lah. Maksudnya tak boleh ambil gambar, tengok je. Okay, so dia ada juga dekat sini Wall of Fame. Wall of Fame ni kalau dekat Bollywood, kalau dekat Hollywood dia ada yang bukan wall, dia panggil apa ke yang kan, itu semua nama-nama artis. So kalau dekat Shuanghu ni kita ada Wall of Fame ni, di sinilah diletakkan gambar-gambar semua pengedar Shuanghu yang telah berjaya mencapai pangkat diamond dan ke atas. So masa saya pergi tu ada gambar diamond kita, diamond Kak Liza, dapat diamond Kak Liza, dapat diamond Kak Ana, dapat diamond Solha, okay, masa gold diamond Solha. So masa pergi tu tak ramai pun orang kata apa, pengedar Melayu yang mencapai pangkat diamond. Okay. So kita juga boleh berimpian untuk gambar kita juga orang kata apa, dipahatkan di Wall of Fame ni. Okay. Nah, so sebenarnya yang kosong tu ada, saya cuk dah untuk saya. So siapa nak cuk boleh cuk lah. Kita kata cuk tu dia apa? Booking. Saya dah booking dah satu. Okay. So siapa nak booking boleh lah. Booking cepat-cepat supaya duduk depan ni, duduk belakang mana. Dan ini adalah Taman Bioteknologi Linzi terbesar dan bertaraf 5 bintang. Okey. Dia juga ditubuhkan pada Oktober 1993
Okey, so kalau tengok kat sini, inilah pintu gerbang nak masuk ke ladang Lingzi. Okey, sangat orang kata apa? Kagum lah masa first time pertama kali datang melawat kilang Shuanghu ladang Shuanghu ni, apa yang boleh dikeluarkan masa tu boleh kata masa tu wow je lah kan, sebab memang sangat-sangat canggih. So kalau tengok kat sini ni yang gambar macam rumah ni. Okey, ni kalau yang macam rumah ni, ini adalah kita panggil greenhouse. Lingzi kita ditanam dalam greenhouse ni lah. Okey, greenhouse ni kita kata fully automatic punya penjagaan. Bermaksud kalaulah kata cuaca masa tu terlalu panas, layar hitam yang kalau tengok kat sini ni, yang hitam ni, itu adalah layar hitam. Layar hitam tu akan secara automatik akan menutup keseluruhan greenhouse tu, dan air akan secara automatik akan siram pokok supaya dalam greenhouse tu suhu dia terkawal. Okay. Bila cuaca dia terlalu sejuk, secara automatik dia punya layar hitam tu akan terbuka. So cuaca panas akan masuk. Jadi sangat-sangat hebat penjagaan Lingzi kita. Difahamkan kalau kita ni boleh duduk kat dalam greenhouse ni akan menyebabkan boleh orang kata hidup dengan sihat lah. Okay. Sebab memang udara dalam dia memang sangat-sangat terkawal. So kalau tengok yang sebelah kiri ni, sebelah kiri ni adalah bakar-bakar Lingzi. Bakar-bakar Lingzi yang orang kata yang dalam kajian. Okey. So kalau kita pergi sana, kita boleh tengoklah dengan mata sendiri betapa hebatnya ya. So masa kami pergi dulu, bas tak boleh masuk di kilang ni. Dia parking jauh juga, lebih kurang 1 kilometer juga, kita kena berjalan masuk. Okey, kenapa macam tu? Sebab Shuanghu nak menjaga kualiti udara di kawasan tu. Sebab kawasan penanaman ni memang sangat jauh ke dalam. Bukan kata di tepi pekan ke apa, tak. Memang sangat jauh ke dalam. Dan hanya kenderaan yang terlibat sahaja boleh yang dibenarkan masuk untuk nak meminimaliskan pencemaran udara kat situ. Okay. So insyaAllah kalau ada peluang kita pergi lagi sekali. Okay. Dalam masa 33 tahun Shuanghu ataupun Double Crane adalah satu-satunya syarikat yang kaji Lingzi je. Dia tak ada lain-lain, dia kaji Lingzi je. Dia punya main fokus dia adalah Lingzi. So ini kalau tengok kat sini, ini adalah rangkaian produk Shuanghu yang berasaskan Lingzi. So kalau tengok yang tengah ni, yang tengah ni adalah Jahe Lingzi, Jahe Tumpet dan juga Nitri Tablet ni adalah keluaran pertama syarikat Shuanghu pada tahun 1987. Lepas tu hasil daripada kajian yang berterusan pada tahun 2003, Shuanghu berjaya untuk keluarkan Allahu Akbar. Shuanghu berjaya untuk keluarkan satu lagi Lingzi, iaitu Yongqian. Yongqian ni adalah spesies yang sangat special di mana spesies ni adalah patented. Maksudnya kalau lah kata ada orang kat luar sana bercerita kata kami pun ada Lingzi Yongqian, kilang kami pun buat keluar Lingzi Yongqian, itu tipu. Sebab spesies untuk Yongqian ni hanyalah hak milik eksklusif syarikat Double Crane sahaja. Okay. Tempat lain tak ada Yongqian. Lingzi banyak kat tempat lain, tapi Yongqian tak ada kat tempat lain. Hanya ada di Shuanghu sahaja. Okey. Shuanghu tak berhenti di situ, terus kajian demi kajian terus dilakukan. So pada tahun 2011 sekali lagi satu produk baru diperkenalkan juga, iaitu YK2. Maksudnya YK2 ni 6 kali ganda hebat daripada YK
daripada YK. So dari setiap tahun hasil kajian Lindsay ni makin meningkat. Okey, daripada 1987 Jiahe ni kalau nak dibandingkan dengan Yongqian, okey. Yongqian 3 kali lebih hebat daripada Jiahe. Okey, pada tahun 2011 YK2 6 kali lebih bagus daripada YK. Okey. So yang lain-lain ni macam kopi, teh ni adalah produk sampingan, juga ada Lindsay kat dalam dia. Okey, kalau dalam kopi kita ada YK. Okey, dalam teh kalau dulu dalam teh ni kita ada Jiahe. Tapi sekarang dah difahamkan, kita dah di-upgradekan kepada YK. So bermaksud kalau kita ada simple masalah lah, okey. Contoh migraine, kencing manis yang tak kronik lagi, kan? Kalau dengan amalkan kopi dan teh sahaja pun insya-Allah sangat-sangat membantu sebab dalam dia ada Lindsay. Okey. Dan Shuanghu tak berhenti pada tahun 2011. Dia masih lagi meneruskan kajian demi kajian dengan kita punya R&D tu diketuai oleh Dr. Cheng Deng Hai. Okey, dia lah ketua penyelidik hebatlah untuk kumpulan Shuanghu. Okey, untuk kita juga sebenarnya. So Dr. Cheng ni masih lagi meneruskan kajian demi kajian. Jadi pada tahun 2020 produk baru yang lebih hebat diperkenalkan. Maknanya apa yang hebatnya, ini adalah target Lindsay. Okay, maksudnya Lindsay yang berbeza dengan YK. Okay. Kalau YK dia menyeluruh, kita makan YK tu untuk menyeluruh untuk badan kita. Boleh katakan one for all lah kan. Okay. Tapi hasil kajian yang dilakukan secara berterusan, Lindsay yang target ni dapat dikeluarkan. Target ni maksudnya contoh hari kita ada kat sini YKK, yang mana kalau orang ada masalah kidney dia boleh ambil YKK ni. Maknanya YKK ni akan terus target kepada kidney dia. So, sangat hebat ya. InsyaAllah dengan kehebatan kajian daripada Dr. Cheng ni, kita juga boleh tumpang lah untuk menjadi pakar dalam makanan kesihatan ni. Sebab orang kata kalau kidney apa, okay, kita dah ada dah yang target untuk kidney. Okay. Dia mula diperkenalkan pada tahun 2020. Ini lagi satu kehebatan Shuanghu ya. Tahun 2020 adalah tahun di mana bermulanya kita diuji dengan pandemik ya. Okey. Kita bermula pada 18 hari bulan 3 2020. Masa tu walaupun masa tu pandemik tu baru je, tapi kita dengar macam-macam keluhan. Perniagaan terpaksa ditutup, orang terpaksa berhenti kerja. Okey. Tapi Shuanghu dengan gahnya memperkenalkan dua produk baru. Okey, memperkenalkan dua produk baru iaitu YKK dan juga YKB. Okey, masa mula-mula diperkenalkan tu sangat terkejut, sold out. Bukan kata tak terjual, tapi sold out. Hebat kan Shuanghu? Boleh sold out produk dalam keadaan pandemik. Okay, dan bukan murah juga. Kalau YKK ni RM2,150 tapi tetap sold out. Okay. So pada tahun 2021, okay, kita dikenalkan lagi dengan satu produk, YKI. YKI ni target kepada immunity. Dan masa pada mula diperkenalkan pun tetap sold out juga. Sebab apa? Sebab kalau sesuatu produk yang berkualiti dan sangat bagus, tak perlukan satu iklan yang hebat untuk dia kekal dalam pasaran. Okay. Dan pada tahun 2020 juga
Syuangho bulan 10 tahun 2020, Syuangho memperkenalkan juga YKI. YKI ni sebelum ni dah ada tapi tak dijual di Malaysia. So masa tu kalau kita nak beli YKI, kita terpaksa beli daripada rakan-rakan daripada Singapura ataupun Indonesia. So alhamdulillah akhirnya pada bulan 10 tahun 2020 YKI ni dapat masuk ke Malaysia dan kita semua dapatlah kita dapat beli dengan produk ni dengan mudah. Kalau dulu susah juga nak dapat sebab kena ada orang yang pergi Singapura, pergi Indonesia untuk kita bawa balik kan. And then YKI ni adalah produk yang target kepada orang yang ada masalah mata. Okay. And then lagi Syuangho mengorak langkah pada tahun ini pada awal tahun diperkenalkan pula YKS. Okay, YKS ni adalah sama dengan YKK, cuma YKK dalam bentuk serbuk dan YKS ni dalam bentuk kapsul tablet. Okay. So dia punya fungsi dia sama. So dengan sebenarnya di sini Syuangho membuktikan bahawa dia adalah satu-satunya syarikat yang sangat-sangat kukuh dan hebat. Sebab dalam keadaan pandemik di mana banyak perniagaan yang tutup, banyak industri yang slow down bisnes dia, okay? Tapi Syuangho tetap mengorak langkah dengan gahnya di dalam pasaran. So tak ada sebabnya untuk kita tidak memandang kepada perniagaan Syuangho. So semua yang saya cerita tadi, kehebatan-kehebatan yang ada pada produk Syuangho ni bukanlah satu omong kosong. Semuanya ada bukti dia, ada pengiktirafan dia. Okey, contoh yang sebelah kanan ni adalah pengiktirafan daripada Food Drugs Association FDA. Okey, dan yang sebelah kiri ni adalah pengiktirafan, kita dapat dua pengiktirafan daripada negara Taiwan, yang mana Lindsay ni dapat membantu untuk pelarasan imuniti dan juga untuk melindungi hati kita. So saya tak go through dengan lebih dalam untuk dua-dua sijil ni sebab kesempitan masa juga. So kita juga ini adalah sijil yang terbaru yang kita renew dan sijil ni sebenarnya bestnya produk Syuangho ni dia sijil yang dia dapat pengiktirafan ni bukan lifetime sijil. Maksudnya bukan sekali dapat boleh guna sampai bila-bila, tak. Okey, untuk nak mengekalkan dia punya kualiti dia, nak mengekalkan dia punya kehebatan dia, sijil yang diberikan oleh akreditasi makanan kesihatan Taiwan ni perlu di-renew, perlu diperbaharui. Okey, kalau biasanya dalam 2 tahun sekali, tapi Syuangho dapat 5 tahun sekali. Kepercayaan yang diberikan oleh Badan Akreditasi Makanan Kesihatan ni kepada syarikat Syuangho ni, 5 tahun sekali. So kalau yang ini tahun 2025 pula Syuangho akan sahkan dia punya kehebatan produk dia tu, kualiti produk dia tu sekali lagi pada tahun 2025. Jadi dari segi kualiti produk kita tak payah nak risau dah. Sebab setiap 5 tahun sekali produk kita tu dicek semula, disemak semula. So kalau seandainya masa nak renew tu ada kurang sikit peratus dia, mungkin kita tak dapat renew. Tapi bukan kata makin kurang. Kehebatan dia makin meningkat dari tahun ke tahun. Hasil daripada kajian yang berterusan yang syarikat Syuangho buat. Okey, dan kita juga ada pengiktirafan lain yang kita dapat. Antaranya kita ada ISO untuk kilang nyukian, kita ada
Singapore have sign authority. Kita juga ada pengiktirafan daripada Jepun Health Food Association daripada negara Jepun. Kita juga ada pengiktirafan untuk kilang GMP. Difahamkan GMP yang kita dapat ni adalah GMP untuk kilang ubat. Kilang ubat dan kilang makanan ni lain dia punya GMP dia. So nak dapat GMP ni pun bukan satu proses yang mudah. Okey, nak dapat GMP ni sangat rumit sebenarnya. Sebab saya pernah terlibat dengan orang kata apa untuk nak mohon GMP ni bagi sebuah kilang memang sangat rumit. Okey, kebanyakannya kalaulah company yang kecil-kecil company yang kecil-kecil ni kebanyakannya standard dia tak standard GMP dia tak capai kepada antarabangsa punya standard. Sebab kita Malaysia fahamkan kita ada standard GMP kita sendiri untuk small industry. Yang mana kalau kata kita dapat yang negara kita yang small industry ni kita tak dapat nak tembusi ke pasaran luar sebab tak capai international punya tahap. Okay. Dan kita juga yang terbaru kita dapat TQF. TQF ni adalah daripada Taiwan, daripada kerajaan Taiwan. Okay, dia bagi kepada syarikat Shuanghu ni sijil ni penjagaan daripada peringkat biji benih sehinggalah kepada produk siap. Maksudnya ini adalah flow SOP untuk penjagaan kualiti. Okay. Produk Shuanghu ni bukan kata daripada produk siap kita jaga daripada biji daripada benih linzi itu sendiri sehinggalah produk siap. So kita juga dapat pengiktirafan sijil TQF ni lah. Okay. So dan kalau kita tengok mungkin ada juga yang terfikir kenapa Shuanghu kan, kenapa China. Okay. Walaupun China tak semua kata apa China itu tidak halal Okay. Shuanghu itu hanya pada nama menggunakan nama Chinese untuk lebih komersial. Okay. Dari segi halal jangan risau sebab kita memang dapat halal kita dapat halal daripada Taiwan Halal Integrity Development Association. Okey, kalau kita tengok kenapa halal tu daripada Taiwan? Sebabnya mudah je, dekat Taiwan tak ada JAKIM. Dekat Taiwan tak ada JAKIM. Jadi tak bolehlah JAKIM yang bagi sijil halal tu. So sijil halal tu mestilah daripada orang kata apa persatuan yang orang kata apa bahagian halal negara Taiwan. Yang mana bahagian halal negara Taiwan ni mendapat pengiktirafan juga daripada JAKIM. Maksudnya kalau halal Taiwan ni bagi halal, JAKIM akan bersetujulah, JAKIM menerima halal daripada Taiwan ni. Okay. Dan kita juga ada pengesahan halal daripada JAKIM kita sendiri. Jadi dari segi halal untuk produk Shuanghu ni jangan risau, jangan bimbang, produk kita memang halal. Okay, memang halal. Okay. Kalau di Malaysia, Shuanghu di Malaysia, kita ada empat tempat untuk pusat pembekalan produk. Okay, Shuanghu tak ada, untuk pengetahuan semua, Shuanghu tak ada stokis. Okay, Shuanghu tak ada stokis. Kalau ada orang baru tanya stokis kat mana nak beli, cakap dengan dia, minta maaf, kita tak ada stokis. Kenapa kita tak ada stokis? Sebab kita nak jaga kualiti produk tu supaya tak berlaku duplicate, tak berlaku produk tiruan. Okey. Shuanghu beribu pejabat. Kalau di Malaysia ni beribu pejabat di Bandar Seri Damansara. Okey. Kita ada 4 pusat pembekalan produk. Yang pertama kita ada di KL ni kat Seri Damansara lah. Dan yang kedua kita ada di Penang untuk zon utara. Kita ada di Johor untuk zon selatan dan kita ada di Sabah untuk Borneo. Okay. Jadi kalau lah kata kita nak pergi buat bisnes,
nak pergi Penang, tak payah nak bawa produk berlori-lori, berbondong-bondong. Boleh je pergi beli terus di di Syuang Ho Penang. Sama juga kalau pergi Johor pun boleh beli kat Johor. Kalau pergi Sabah pun boleh beli kat Sabah. So kalau tengok kat sini, ni gambar kita punya pusat perbekalan di Johor. Dan ni adalah di Penang. Dan ni adalah di Sabah. Okay. Okay, falsafah Syuang Ho. Okay, Syuang Ho sebenarnya dia menawarkan 5 perkara kepada kita. Okay. Yang pertama, dia offer kesihatan. Okay. Yang pertama sekali Syuang Ho tawarkan kepada kita adalah kesihatan. Maksud Syuang Ho sangat-sangat menitik beratkan kesihatan kita. Okay. Yang kedua, dia menawarkan keimanan. Keimanan ni maksudnya kepercayaan. Kepercayaan ni mengikut agama masing-masing lah. Okay. Sebab Syuang Ho ni bukan kata orang Islam sahaja yang ada. Kita ada bermacam-macam latar belakang. Jadi keimanan tu, kepercayaan tu yang ditawarkan oleh Syuang Ho tu mengikutlah agama masing-masing. Dan yang ketiga yang ditawarkan tu adalah harapan. Apa harapan yang ditawarkan oleh Syuang Ho ni? Harapan yang macam mana? Yang pertama, harapan untuk semua orang yang nak sihat. Dan yang kedua, yang mana nak mengubah ekonomi dia. Yang nak kebebasan masa dia. So, macam-macam harapan kita ni untuk kita capai kejayaan yang benar-benar membawa masuk kejayaan. Kan? Kita selalu bercerita tentang erti sebenar kejayaan di mana kita kena ada wang, masa dan kesihatan tu secara serentak. Dan ketiga-tiga yang maksud kejayaan tu, insya-Allah kita boleh dapat dalam perniagaan Syuang Ho. Dengan syarat kena buatlah. Okey, janganlah kata sign up jadi ahli Syuang Ho. Okey, duduk atas katil, letak tangan atas day. Okey, aku akan dapat semua ni. Tak. Syuang Ho tak janjikan macam tu. Siapa nak, siapa buat, siapa usaha, insya-Allah dia akan dapat apa yang di-offerkan. So yang keempat, apa yang di-offerkan oleh Syuang Ho adalah kejayaan. Kan? So yang kelima adalah kegembiraan. Kan? Betul tak? Bila kita sihat, kita percaya kepada apa yang kita buat, kita yakin. Lepas tu kita dengan cara yang sama kita berjaya mengubah ekonomi kita. Okay, kita boleh dapat time freedom kita. Semua kita ada. Pastilah kita akan gembira kan? Sebab kita boleh menggunakan masa kita yang banyak tu dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan masalah ekonomi kita pun terbantu. Jadi kalau kita ada duit, tak ada masa pun tak best juga kan nak guna. Kalau kita ada masa, tak ada duit pun tak best juga. Lepas tu nak pula tak sihat kan. Jadi macam mana kita nak happy, macam mana kita nak gembira kan. Betul lah orang kata bahagia dan gembira itu adalah mengikut diri masing-masing. Tapi kalau dah asyik sakit je kan, macam mana nak happy? Betul tak? Kan? Jadi Syuang Ho menawarkan 5 perkara ni. Siapa nak, usahalah. Siapa nak bertungkus lumuslah dalam jalan perniagaan Syuang Ho ni. Selagi you nak, ada je orang akan bantu you. Selagi you nak, Syuang Ho ada dengan you. Ada nak memberi apa yang you nak. Dengan syarat berusahalah. Okay, kejayaan takkan datang dengan berkulit. Okay. So, kita boleh capai semua prinsip tadi tu. Kita boleh capai. Okay. Dengan kata, alah Syuang Ho bagi prinsip ni, macam mana kita nak buat? Kan? Sebenarnya, Syuang Ho bagi prinsip tu, bagi kata apa, harapan itu kepada kita beserta dengan cara dia sekali. Okay, macam mana nak capai? Kita boleh capai 5 prinsip tu hanya bermula dengan secawan kopi. Hanya minum secawan kopi, kita boleh dapat yang 5 tadi tu. Percaya tak? Kalau saya percaya.
Saya sangat percaya dengan hanya minum secawan kopi, kita boleh dapat 5 tu. Kita dengar macam betul ke ni kan, membongak je kan. Sebenarnya betul. Tapi janganlah minum seorang-seorang. Kalau minum seorang-seorang memanglah tak dapat kan. Jadi nak berjaya, kita minum, kita ajaklah kawan minum. Kalau kawan tak mau minum, kita sedekahkan dia minum satu. Dengan dia minum satu tu, insya-Allah dia pun akan melekatlah dengan kopi Syonghua ni. Siapa yang try kopi Syonghua ni kebanyakannya, boleh katakan bukan kebanyakan, semuanya akan melekat dengan kopi Syonghua ni. Kopi terbaik di dunia. Memang betul-betul terbaik. Okay. So saya tak bercerita pasal kopi hari ni, kita akan cerita pasal kopi hari lain. Ataupun boleh je tanya dengan kawan-kawan. Apa yang best sangat kopi Syonghua ni kan? Okay. Yang ni kita boleh bincang lah dalam sesi yang kedua untuk macam mana kita nak capai 5 prinsip tadi tu dengan kopi ni. Kita boleh bincang nanti insya-Allah kalau ada peluang lagi. Okey, ataupun kalau dah tak sabar ada macam mana nak tahu ni, boleh cari boleh cari OPP Bahasa Malaysia yang dibuat oleh Go Diamond Haslina. Ada dalam, boleh tengok dalam YouTube pun ada. Dalam Facebook Syonghua pun ada, boleh cari balik dan boleh dengar balik. Memang sangat teliti, memang sangat orang kata apa, penerangan yang dibuat oleh Go Diamond Haslina masa tu memang komplit. So siapa dengar tu berkali-kali memang boleh buat. Okay. So sebenarnya tiada jalan pintas untuk kita berjaya. Kita kena ikut track dia. Okay, asalkan kita ini kata-kata hikmah oleh Go Diamond Haslina. Asalkan anda tidak turun daripada kereta api Syonghua, suatu hari anda pasti akan sampai di destinasi impian anda. Tak kisahlah kita ada di gerabak mana. Okay, kita jangan fikir alamak tak apalah dia ada di gerabak driver, so cepat je dia dapat impian. Tak juga. Kadang-kadang driver pun tergelincir kan. Laju sangat dia bawa tergelincir juga. Dan kalau kita pun ada di gerabak yang paling ekor sekali pun tak semestinya kita lambat capai. Okay, kalau kita tunggu kat gerabak tu mungkin lambat lah. Tapi kalau kita ambil langkah berlari sedikit ke hadapan, insya-Allah kita akan cepat sampai ke destinasi impian kita. Itu semua terpulang kepada diri kita masing-masing. Okay, impian tak akan tercapai tanpa usaha. Usaha berangan untuk berjaya jika hidup penuh alasan. Okay, kalaulah tak payah nak impilah, tak payah nak berimpian lah untuk berjaya. Okay, kalau masih ada alasan. Saya sendiri pun sebenarnya masih banyak alasan juga saya bagi kan. Contoh macam malam ni pun Sepona banyak juga. Sepona mai tapi kai orang kata apa, mata kai Go Diamond Haslina tu besar kot dia pakai. Angkut juga. Kan, jadi tak ada alasan. Tapi sebenarnya bukan nak bagi alasan pun, tapi orang kata apa, memberi peluang kepada orang lain untuk sama-sama berkongsi. Saya yakin ramai kawan-kawan kita yang ada dalam mesyuarat ni pada malam ni ada idea yang bagus untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Okay, cuma masih berkira-kira untuk berkongsi. Kalau nak berjaya, jangan berkira-kira. Okay, offer diri untuk berkongsi, insya-Allah. Okay, saat gagal, kamu hanya perlu mulakan lagi dengan cara yang lebih cerdas. Maksudnya, dalam menjalankan perniagaan Syonghua ni, saya yakin ramai juga yang kecundang sebab ialah yang terutama yang baru-baru, yang lama pun bila kita mula berkongsi kehebatan kopi, contoh okay, kita cerita kopi, kita cerita Lingzi, kita cerita semua kan, pada saat kita menerima rejection daripada kawan-kawan lain, masa tu kita mungkin rasa frust, kita mungkin rasa alah susahnya nak buat Syonghua ni kan. Sebenarnya gagal itu adalah proses pembelajaran yang sangat baik. Ambil ia sebagai satu yang positif. Maksudnya kalaulah kita dengan orang yang pertama kita gagal untuk berkongsi, janganlah terus menjola kan. Jangan duduk dia tepi kursi menjola, jangan.
fikir, kenapa aku gagal? Oh, aku tak cukup ilmu. Masuk meeting lagi. Cuba lagi untuk orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampailah orang ke-10, ke-11, pasti akan ada yang akan ikut kita. Okay? Lebih agresif. Kalau sebelum ni sehari seorang, mungkin okay, untuk nak asah lagi kata apa, ilmu kita tu, mungkin boleh upgrade sehari 4-5 orang. Nah, itu yang dikatakan dengan lebih cerdas. Okay? So, cuba tengok ni. Gambar ni pun saya suka. Okay. Ini adalah Allahu Akbar. Okay. Ini yang gambar atas tu adalah kita masa mula-mula dengan presentation Shuanghu. Saya pun macam ni lah dulu. Masa mula-mula dengan Shuanghu tu ulun apa? Nyangkui lah kata kan. Tapi lama tak dapat hasil juga. Tak ada hasil juga. Sampai separuh jalan, kalaulah saya give up, saya akan jadi orang yang kat bawah tu. Ada sikit rasanya satu mata cangkui lagi semua diamond tu milik dia. Kan? Tapi disebabkan dia give up di separuh jalan, di penghujung jalan dia, so dia tak dapatlah semua permata yang ada dalam Shuanghu ni. Kan? Sama juga dengan kita. Kita berkongsi seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tak ada yang nak ikut kita, tak apa. Ramai lagi. Kongsi lagi. Percayalah. Allah itu tidak zalim. Selagi mana kita berusaha, pasti dia akan bagi kejayaan dekat kita. Kan? So, teruskan usaha untuk berkongsi. InsyaAllah kejayaan milik kita. So, sekian. Sampai situ saja perkongsian saya malam ni. Saya minta maaf ya, terputus, tersambung tadi. So, semuanya yang baik itu datang daripada Allah. Apa yang tak baik itu adalah dari kekurangan saya sendiri. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Senior VM Nuraini. Aunty Lina nak sambung tajuk ke? Ada 15 minit. Soal jawab je kot. Ya, macam tak sempat Ada nak soal jawab apa-apa? Ada soalan? Kita buat minggu depan lah. Ada sebarang soalan? Tak ada. Nak stop awal atau nak juga dengar 2-3 slide? Siapa nak tanya, siapa nak apa boleh tanya. Rugi tau kalau jumpa Go Diamond tak tanya. Nanti payah dah nak jumpa. Baik tanya siap-siap siapa nak tanya. Tanya je. Siapa nak tanya dalam ni? Alhamdulillah kan nampak gaya semuanya faham ilmu malam ni. Allah semua Go Diamond. InsyaAllah. Oleh kerana tak ada yang tanya, so bolehlah saya akan buat beberapa slide. I just stop secepat semasa ikut masa lah. Okay, terus start lah no. Consider dah jemput lah. Okay, kita jumpa Gold Diamond Hasina dengan tajuknya bagaimana mempraktiskan asas 3,200 mata dan kiraan hingga diamond. Dipersilakan. Okay, nampak tak slide-nya? Tengah loading. Okay dah, nampak. Okay, tak boleh nak. Okay, selection. Okay, kita buat dalam beberapa slide je lah sebab masa tak mengizinkan untuk kita buat panjang. Tak jadi slideshow? Tak nak. Sekejap Okey.
Rasanya boleh kot. Tak bergerak pun. Bergerak tak? Okey, bergerak. Okey, bagaimana nak mempraktiskan asas 3,200 mata? Rasanya dekat kerja kita boleh buat malam ni, nak kiraan tu memang tak sempat lah. Okay, untuk kita praktiskan, memang kita perlu bagi kefahaman kesihatan kepada prospek kita dengan sebaiknya supaya dia bolehlah mengguna produk macam kita. So, keperluan asas 3,200 mata ni kita guna 200 mata. Okay, jadi kefahaman kesihatan yang kita kena bagi tu, gunalah gambar rajah ni. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, ini adalah gambar rajah kesihatan fizikal tubuh badan kita. Semua orang ada 6 sistem ni. So, kalau kita tengok kat sini gambar hati ni, so dia ada 3 sistem besar yang dia kontrol. Sistem penghazaman, sistem rempasan dan metabolisme, sistem pertahanan badan. Itu mula-mula dulu. So kalau hati ni dah ada masalah, so dia akan efek lagi sistem peredaran darah dan semua the whole system. Jadi macam mana hati ni terkesan? Disebabkan oleh sistem penghazaman dan rembesan tadi. Jadi kita kena faham betul-betul, barulah kita rasa perlu kita menjaga organ hati ini. Okey, so daripada gambar rajah kat sebelah ni, Kak Ina suka guna gambar ni sebab nak bagi tahu bila sistem penghazaman ni tak betul, kita buang air besar tak hari-hari, so organ yang akan terkesan adalah organ hati. Jadi kita kena faham, nak sihat, perkara pertama jagalah sistem gesok usus ni, iaitu dari rongga mulut sampailah ke rektum kita ni. Sebab kalau makanan dalam ni keluar tak habis, jadi penapaian, so keluar gas yang tak sihat, so air yang ada dalam usus besar ni pun air yang kotor, jadi dia akan dipusing balik, dikitar balik. So sebelum dia kitar balik tu dia lalu organ hati dulu. Organ hati ni kena tapis, sintesis balik, and then yang mana tak elok dia hantar balik ke sistem pembuangan. Yang elok barulah dia bawa masuk ke jantung. So oleh kerana situasi usus yang ada najis yang tak keluar ni, jadi hasil yang masuk ke liver tu adalah yang toksik. Jadi yang tak bersih. Ibarat macam penapis air menapis air keruh. Macam itulah. So jadi liver kita cepat rosak. Jadi untuk kita jaga liver kita, jaga gesok usus kita ni, kita kena tahu satu perkara. Fitrah badan kita. Kita kena faham diri kita dan fahamkan semua prospek dan kawan-kawan di sekeliling kita. Fitrah badan kita ni memang Allah jadikan kita kena makan. Sebab badan kita ni perlu nutrisi yang cukup. Nutrisi itu datang daripada sumber makanan kita. So, bila kita makan, so badan kita kena proses lah. So, proses tu berlaku di sistem penghazaman ni. Dari rongga mulut sampailah ke rektum kita ni. So dalam mulut ni ada enzim tertentu, dalam perut ni ada enzim tertentu, proses makanan tertentu. Kalau dalam mulut ni karbohidrat, kalau dekat perut ni adalah protein, kalau dekat duodenum ni protein, lemak, karbohidrat, dan masuk usus kecil, kat usus kecil ni proses lagi. So lemak, karbohidrat dan protein di usus kecil ini. Okay, so jadi semua stesen ni memerlukan keperluan yang cukup, barulah proses penghazaman tu berlaku dengan baik, dan production yang kita dapat tu maksudnya yang baik akan pergi ke liver synthesize lagi sekali dan pass ke seluruh badan, yang tak elok tu akan masuk dalam usus besar dan dikeluarkan. So proses ini akan berlaku dengan baik sekali kalau keperluan sistem gesok usus itu lengkap. Okay, so macam mana nak tahu dia baik? Kita dapat ni lah. So untuk kita kekal sihat atau kembalikan fitrah badan kita ni, nak jaga sistem lah fitrah badan kita ni, mesti berlaku 3 perkara ini. Buang air besar hari-hari, buang air kecil 5 ke 6 kali sehari, buang angin 14 kali sehari. So kalau tidak berlaku perkara ini, maksudnya kita perlahan-lahan merosakkan organ hati dan akhirnya seluruh sistem yang ditunjukkan tadi. Semua sistem ni akan rosak. Kalau kita tak jaga sistem pembuangan ni, kita tak jaga
kita tak dapatlah 3 perkara ni, so liver kita akan terkesan 3 sistem yang bermasalah, and then next sistem peredaran yang bermasalah, dan akhirnya semua sistem ni terkesan, dan kita boleh dapat nama-nama penyakit yang ditulis di bawah ni. Biasanya kalau kita ada masalah di sini, yang ni dulu yang terkesan. Sebab itulah kita boleh dapat alahan, kanser, SLE, AIDS dan sebagainya. Sistem pertahanan yang terkesan dulu. So dalam keadaan sekarang memang kita perlu sistem pertahanan yang sungguh baik. Jadi kerana itu kita perlu jaga sistem ni sebaiknya. Jadi kita perlu cukupkan keperluan dia. Keperluan dia macam mana? Contohnya dia nak proses karbohidrat, dia kena ada enzim amilase dalam mulut ni. So dalam perut dia kena ada enzim peptida, pepton dan sebagainya lah, nama-nama enzim tu. So sumber enzim tu nak dapat dari mana? Kalau badan kita tak boleh hasilkan, kita kena bantu dengan memberi keperluan yang secukupnya kepada badan kita agar sistem ini dapat diproses dengan baik. Dapat berlaku proses penukaran makanan kita tu kepada nutrisi yang dapat masuk dalam salur darah kita. Jadi itu step 1. Jadi kalau kita tak cukup, memang tak akan dapatlah 1, 2, 3 yang tersenarai di sini. Jadi kita kena cukupkan. Okey, apa benda yang kena cukupkan? Sebelum tu mari kita tengok gambar ni. Boleh nampak tak dia? Boleh dengar suara tak? Boleh? So ini gambaran usus besar kita. Yang bersih. Yang makanan tak lekat dalam kulitnya. Nampak urat-urat darah. Ini yang dah mula pembuangan tak berapa lancar. Okey, dia dah mula adalah lekat kuning-kuning najis lama. Tapi masih ada lagi kasar-kasar yang kita nampak kulit usus tu. Okey, kalau kita tengok, so ini yang dah ada parasit lah dalam usus besar kita. Biasanya ini orang kecil manis, orang darah tinggi akan dapat macam ni. Tengok, ada makin kotor najis tersebut, usus tersebut. Ini yang banyak kulat candida. So biasanya autoimmune disease asma dia adalah benda ni. So ini yang dah ada polip dalam usus dia. Ini semua gambaran dalam usus besar. Jadi kalau kita tak jaga, itulah ni yang chronic constipation, tengok. Breast cancer, umur 45 tahun. Betapa kerasnya usus dia. Kat sini pun kita nampak dia sangat banyak lagi selama yang melekat. Ini umur 65, chronic constipation juga. Breast cancer juga. So lagi teruk. Lagi tua kita kalau tak jaga, lagi teruk lagi ni usus ni. Okey, untuk kita dapat kesihatan yang bagus, memang kita kena jaga sistem ni, kena jaga usus besar kita ni. Ini adalah keperluan untuk pastikan usus kita bersih. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang pertama Kak nak tulis kat sini enzim. Kan enzim cukup datang daripada pollen. Bakteria baik datang daripada probiotik. Serat kita boleh ambil fiber. So 3 keperluan ini yang kita tak boleh elak lah. Memang kalau boleh kita kena adakan di situ. Utama sekali probiotik. So bayang kalau yang kanser tadi yang umur 65 tahun tu, dekat sini dah sangat melekat yang hitam yang macam tu. So jadi kalau kita masukkan probiotik, kat sinilah yang dia kena korek, kena keluarkan. Itu yang jadi gas naik balik dalam sistem sampai kita termuntah. Tapi kita nak sihat, nak pulih dari penyakit tu, memang kita kena koreklah balik semua yang dah melekat. Ini keperluan dia. Okey, protein kat sini memang sangat perlu untuk kita jaga kalau ada ulcer dalam sistem ni. So protein diperlukan untuk baik pulih balik luka-luka yang ada dalam sistem ni. Sebab itulah kombinasi yang baik adalah 4 atau 5 perkara ini. So teh ni kita buat sebagai sumber air. Kalau nak jimat sikit, nak guna air biasa pun boleh.
Tapi teh ni sangat penting untuk buang panas agar tidak berlaku inflammation, keradangan dalam sistem ni. Jadi taklah banyak luka dinding-dinding usus kita ataupun perut kita dan sebagainya. So jadi itu keperluan, orang kata keperluan hakiki bagi sistem ni. Keperluan yang memang kita perlu ada, memang kita perlu bantu sistem badan kita ni. Kalau dah luka teruk, kita mungkin perlu sampai 6 paket soya, ataupun kita boleh bantu lagi dengan Vita King untuk jaga sistem ni. Okey, so seterusnya kalau kita dah lama rosak benda ni, baru kita nak baik pulih, so hati kita pun mungkin dah jadi macam ni. So untuk kita sihat, hati kita perlu dirawat sampai jadi macam ni. Jadi nak rawat organ hati ni, ini yang kita perlu. Paling kurang kopi CEO. Kalau kita rasa hati kita ni tak seteruk ni, sebab dalam ni ada linzi. So special WM Nur Yuliani tadi dah explain linzi ni dengan hebatnya. So kopi kita ada linzi ni lah. So kalau kita amalkan kopi CEO ni, kita dapatlah linzi YK ni. Kalau satu paket ni hampir setengah kapsul ni. So jadi kalau kita makan satu kotak ni, mungkin kita dapat dalam 7 kapsul linzi untuk kita bantu organ hati. Ini keperluan yang kita kena usahakan untuk bagi yang terbaik kepada badan kita. So kalau kita tengok dari segi, kalau kita mampulah makan yang macam ni, kalau kita guna soya ni RM65, poin dia 50, fiber RM90, poin dia 72. So kalau lead tu RM70, poin dia 56. So pollen, kat sini saya tak letak pollen kat bawah, tak letak pollen, letak kopi je. So you boleh pilih 3 yang ni dulu untuk permulaan. Dan bila dah ada bajet sikit baru boleh tak upgrade lagi. So kalau kita letak kopi kat situ 3 kotak sebab beranggapan kita minum 2 paket sehari. So kita perlu 3 kotak. So jumlah dia akan jadi 78 poin lah sebab 3 kotak. So keseluruhan keperluan hakiki kita untuk membaik pulih sistem badan kita ni, kalau kita amalkan 4 perkara ini, kita belanja RM345 dengan PV 256. Kalau kita cuba fahamkan semua orang, cerita betul-betul, kat mana nak dapat enzim, kat mana nak dapat probiotik, kat mana nak dapat serat ni. So jadi insya-Allah kalau orang tu betul-betul faham dan ada bajet sikit, so dia sangguplah berbelanja dan kita boleh dapatlah volume untuk setiap orang mengguna untuk jaga kesihatan ni 200 PV lebih. So itu matlamat kita untuk capai asas 3,200 mata, setiap orang guna sendiri 200 mata. Okey, jadi untuk orang boleh guna secara seriusnya, kita kata set perut lah untuk jaga gas usus tadi, kita perlu bagi kefahaman produk tu lah, yang contohnya macam soya. Okey, apa fungsi soya? Kita dalam soya kita ni bukan GMO. So dia protein kacang soya terasing yang tidak mengandungi purin, kita dah buang. So ada lecithin, ada isomat oligosakarida, ini adalah serat juga. So untuk bakteria baik. So kalau kita combine dengan fiber, so sangat baguslah untuk menambahkan lagi bakteria baik dalam sistem badan kita. Ini fungsi-fungsi dia. So, oleh kerana masa tak mengizinkan, jadi tak naklah huraian panjang lebar. So ini tentang pollen. Kita fahamkan pollen tu, tengok ada 16 jenis vitamin, 16 mineral, 24 jenis enzim, koenzim, 21 jenis asid amino, 28 jenis asid nitrik, karbohidrat dan kandungan-kandungan lain. Kalau kita tengok kat sini dia ada asid amino ni, maksudnya protein dia dah tak payah proses dah. Kalau dia makan soya ni nak kena proses dulu jadi asid amino baru boleh masuk dalam darah. Tapi kalau kita makan protein, makan pollen ni memang dah cukuplah keperluan nutrisi kita. Makanlah sehari sampai 4 paket ke 6 paket. InsyaAllah cukup nutrisi kita, cukuplah enzim kan. Enzim kat sini ada 94 jenis enzim dan koenzim untuk membantu sistem pencernaan kita. Dan ini adalah fungsi dia. Antaranya membantu mengawal sistem metabolisme badan dan juga untuk menguatkan sistem penghazaman. Sebab tu dia ada enzim kat sini. Itu tentang 2 perkara ini. Fiber juga.
dan kita punya lactobacillus. Semua benda ni kita perlu betul-betul faham diri kita sendiri dan juga semua yang kita cuba sampaikan. Okey, so akhirnya kita dapatlah siap perut ni kan. Kita shake dengan teh ke atau dengan air. Okey, so daripada ini cara Kak Ina makanlah paling kurang pagi-pagi satu-satu nak campur kopi boleh ataupun 4 perkara ini makan dengan linzi ni. So kalau nak makan 5 biji boleh, nak makan 10 biji boleh setiap pagi. Gunalah air ni. Itu paling minimal. Kalau kita amalkan ini memang lebih 200 mata lah setiap orang dah dapat 4% pun. Ya. Okey, so ini ada masa lagi. Okey, so ini keperluan untuk kita tadi kita kata keperluan untuk gastro usus tadi. Point dia dah 200 lebih. Kalau kita tambah lagi untuk liver, maksudnya makan linzi, bukan kopi lagi, so point dia memang akan jadi lebih. Okay, kat sini kita perlu fahamkan diri kita dan juga prospek kita, kepentingan makan linzi untuk membantu membaik pulih hati kita. Sebab itulah kalau kita cerita betul-betul apa yang Special WM Nur Yuliani cerita tadi, insya-Allah orang nak minum kopi kita. Sebab dia tahu kopi kita ada linzi yang sangat hebat ni. Okey, so conclusion dia, kalau kita kira lah, asas 3,200 mata ni, kita perlu 15 ke 20 orang. Kalaulah setiap orang yang kita jumpa tu, yang kita target tu, kita explain betul-betul keperluan tadi, so dia dah guna lebih kurang 256 PV lah. Kalau dia guna macam ni. So kalau 15 orang, kali 296 ni, kita dah lebih 3,200 mata. Jadi dalam asas 3,200 mata, kita nak alih 15 ke 20 orang, PV cukup 3,200. So sekarang memang kita dapat lebih. So memang kita boleh bergerak dengan mengukuhkan network kita menggunakan plan asas 3,200 mata. Tapi dengan syarat kita kena explain lah semua keperluan tu, bukan explain kopi saja. So 3, 4, 5 ni lepas ni. Tapi yang paling asas, 1 dengan 2 tu berlaku dulu. So, mari kita tengok satu lagi slide. Okay, kalau setiap orang guna apa yang disenaraikan ini, so maksudnya PV dia 256. Ataupun, katalah ini sangat tinggilah kos 345. Kita cuma kata guna kopi 3 kotak. Kan? So, Kak Ina tulis ni 66 kotak sebab beranggapan 3 kotak ni seorang guna, suami isteri 6 kotak. Campur 1 liter berry. Jadi kos dia 275. Kalau yang ni kos dia 345. Kalau yang ni 275. So PV dia dapatlah 212. So kalau kita dengan tak kisahlah kombinasi mana, PV kita tetap lebih 200 mata. So kalau kita anggap semua 200 mata, 16 orang kali 200 mata, 3,200 mata. Jadi kali 16% kita akan dapat RM512. So dah lepas dah untuk kita makan sendiri. Sama ada kita pilih yang 345 ni pun ataupun kita pilih 275 ni. Jadi benda ni kita ulang-ulang. Kita listangkan siapa yang nak jadi 15 ke 20 orang tu untuk mengguna macam ni. Nak bagi dia mengguna macam ni, kita kena explain macam tadilah. Setiap satu tu. Dan mungkin kita boleh bagi try kopi, ini kita masuk lactobacillus, soya, fiber, sampailah lengkap keperluan asas untuk kembalikan fitrah tubuh badan kita supaya kembali sihat. So kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya untuk kita praktis atau untuk kita kembangkan perniagaan kita menggunakan asas 3,200 mata, begini cara dia. Maksudnya kita fahamkan setiap orang keperluan untuk mendapat sistem gastro usus yang sihat. Cakap kat mana nak dapat sumber prebiotik, kat mana nak dapat sumber fiber. Jadi kalau kita explain betul-betul, insya-Allah satu persatu kita berjaya dapatlah sejumlah 15 orang untuk kumpulan yang pertama. Okey? Okey, inilah slide lah sebab dah pukul 11 kan. Kat sini kalau kita tengok, jadi cara untuk menetapkan matlamat asas 3,200 mata dan menyempurnakannya. So yang ni tadi kita dah pilih 15 ke 20 orang. Kita berjaya dapat 3,200 mata. So dalam sejumlah 15 ke 20 orang ni, kalau ada satu dalam kita yang nak bergerak, so kita ajar dia juga buat benda yang sama untuk dia dapat 3,200 mata. Kita masih kekal 3,200 mata. Sebab itulah
Yang keempat tu dia kata nombor 1, nombor 2, yang kelima. Kalau yang keempat tu nombor 1 iaitu ahli 15 ke 20 orang. Nombor 2, PV mesti cukup 3,200 mata. Nombor 3, leader mesti ada 3 ke 5 orang. Nombor 4, 1, 2, 3 itu kena seimbang. Nombor 5, kita mesti capai 3,200 mata ni daripada kita capai achiever sampailah gold diamond. Inilah situasi dia. So bila ada satu downline 3,200 mata, kita tambah orang lain supaya kita juga masih membentuk 3,200 mata. Okey, so kalau dah ada orang lain juga yang membentuk 3,200 mata, kita kekalkan diri kita juga 3,200 mata, so income kita mestilah akan bertambah sebab poin kita dah jadi 6,400. Dengan 6,400 ini kita dapat 20%. So kawan kita ni atau downline kita ni oleh kerana dia 3,200 mata kali 16% tadi dia dapat RM512. Tapi kita 1,280 tolak 512 ni kita dapatlah 768. Maksudnya kita membantu satu downline buat 3,200 mata, kita juga masih buat 3,200 mata, penambahan income kita 200 lebih. Okay, kalau kita tengok dalam kerja hakiki kita pun, hari-hari pergi kerja, hari-hari kata clock in, clock out, adakah boleh tambah RM200 dalam tempoh beberapa bulan? Kalau ikut tangga gaji, kalau mungkin range 1 tahun tu naiklah 50, 100, 150. Ni 200 lebih increment dia kalau kita berjaya membantu satu downline. Jadi bantulah ramai orang. Situasi ini kalau kita boleh buat 2 bulan berturut-turut, maka kita capailah achiever. Kita ni dipanggil achiever sekarang kalau kita ada satu downline yang buat 3,200 mata. Okey, clear? Dan kita buatlah downline yang ketiga, downline yang keempat untuk mencapai 3,200 mata. Sebab itulah Kak Ina minta semua leader-leader present apa perancangan tahun 2022. Kalau macam Mawan ada sebut nak bantu satu downline 3,200 mata dan satu downline 3,200 mata. So macam itulah maksudnya kalau kita target orang ni nak bantu, so kita fokus dia bagi jadi 15 ke 20 orang. Dan seterusnya kalau ini berlaku, so 2 orang berlaku dan seterusnya kat sini 4 orang berlaku 3,200 mata, so point kita dah jadi 16,000. Jadilah was manager. Dapatlah RM2,432. Okey, dekat itulah. Tak boleh sambung lagi sebab kalau sambung pun tak habis. Masa dah pukul 11. Jadi untuk kiraan sampai jadi diamond tu, kita sambunglah untuk sesi-sesi seterusnya. Okey, so ada apa nak tanya? Ada nak tanya? Abdullah nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, oleh kerana masa sudah pun pukul 11, so kita serahlah balik kepada MC kita untuk menutup majlis. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada semua yang berkongsi ilmu. Saya akhiri majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Sama-sama. Sejumpa lagi next week. Next week siapa nak jadi speaker, bagi-bagi nama lah. Siapa nak jadi MC kan? Bolehlah praktis. Baik. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Ina. Sama. Terima kasih. Tanya Wahyuni. Berjaya menjadi MC. Plan untuk present produk. Boleh baik ni? Pilih mana-mana produk yang mahir. Present, praktis supaya kita boleh bercerita dengan lancarnya bila kita praktis. InsyaAllah. Kalau ready bagi tahu. Saya nak present produk. Okey.